Apa lagi yang kita nak buat? Kita nak declare apa ni malam ni? Boleh kuat insya-Allah kita mula lagi. Dekat sikit. Astagfirullah. Boleh mula ke? Saya nak tunggu berapa hari? Boleh lah. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Amma ba'd. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan pada malam ini, malam 29 Syaban, yang mana insya-Allah sebagaimana yang kita melihat dari sudut calculation, kita merasakan bahawa kemungkinan besar esok malam ni lah akan melihat anak bulan kan, malam ni. Kemungkinan besar tak nampak lah sebab anak bulan muda, terlalu muda, 4 jam awal. Jadi di bawah ufuk dia panggil black moon. Jadi bila tidak nampak tu, insyaAllah kemungkinan besar pengumumannya hari Ahad lah, hari Ahad Ramadan yang pertama. Jadi insyaAllah besok malam mula tarawih, mula tarawih. Jadi alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk berkumpul. Kita memanjatkan syukur kita dengan kita membetulkan, memperdalamkan niat-niat kita, jiwa-jiwa kita ini, supaya hati kita ini benar-benar bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada buat satu buku yang tulis oleh Abdul Qadir Jalani, Sirrul Asrar. Baik, insyaAllah mari sama-sama kita memperbaharui iman kita dengan kita memperbaharui syahadah kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Pertama sekali lagi kita panjatkan syukur kepada Allah diberikan kesempatan satu hari lagi, insya-Allah kita akan menuju kepada Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, yang merupakan penghulu kepada semua bulan, yang dinamakan sebagai penghulu kepada bulan ini, kerana bulan inilah kita diwajibkan berpuasa selama 30 hari, diwajibkan. Dan bulan ini jugalah diturunkan Al-Quran, dan di bulan inilah juga digambarkan oleh Rasulullah SAW dibukakannya pintu-pintu rahmat syurga, pintu-pintu syurga dibuka, ditutup pintu-pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama membayangkan maksud dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka itu ialah secara tamsilan, cara kita kata kinayah, lafaz yang tidak direct, maknanya Allah buka kepada hamba-Nya itu peluang untuk beribadah dalam keadaan yang terbaik, diganda-gandakan. Kalau sembahyang sunat jadi pahala sembahyang fardu, kalau sembahyang fardu diganda-gandakan daripada biasa. Jadi beruntunglah mereka yang berada dalam bulan Ramadan dalam keadaan mereka mengambil peluang untuk kita mendapatkan sesuatu. Dan Ramadan yang mendatang, bermula dengan Ramadan pada tahun ini dan juga Ramadan yang mendatang tahun depan dan seterusnya, maka Ramadan yang ada ini adalah Ramadan yang amat urgent untuk kita ambil bekalan, kerana mungkin bekalan yang kita ambil dalam bulan Ramadan ini menyamai dengan setahun sehingga 3 tahun bekalan-bekalan di bulan yang lain. Jadi kita nak kena rasalah bagaimana perlunya kita untuk melihat Ramadan yang insya-Allah kita akan tempuh, mudah-mudahan diizinkan Allah pada tahun ini dalam keadaan yang terbaik, Dan salah satu daripada perkara yang penting dalam bulan Ramadan itu ialah kita nak merasai bahawa kehadiran Ramadan itu adalah merupakan sebagai satu sekolah, satu madrasah, terutamanya pada hati, pada jiwa manusia yang ada. Dia merupakan satu kerehatan disebut, satu kerehatan kepada jiwa bagi orang yang yakin akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerehatan ini bukanlah maknanya kita bermalas-malas atau bermudah-mudah, atau kita berlazat-lazat, atau kita berseronok-seronok dalam kehidupan kita bulan Ramadan ini. Tetapi kerehatan ini adalah bagaimana yang digambarkan sebagai seorang yang akan menghidupkan bulan Ramadan itu dengan kemanisan dan kelazatan iman, sebagaimana dalam kehidupan mereka melaksanakan semua ibadah yang ada. Jadi Ramadan ini sebuah madrasah, sebuah institusi sebenarnya yang lengkap untuk membina kekuatan jiwa kita lah. Cumanya sekarang ni kita mungkin nampak arus orang mengikuti bulan Ramadan ini, dia ikut macam biasa, akhirnya habis bulan Ramadan habis, tak ada apa-apa. Kita tak rasa benda yang memperkuatkan diri kita. Jadi bulan Ramadan inilah bulan yang insya-Allah bagi mereka yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bulan Ramadan inilah bulan yang akan membina kekuatan dia insya-Allah. Dan sehingga seluruh
kehidupan kita itu menjadi ibadah. Sehingga kehidupan kita menjadi ibadah. Setiap nafas kita ibadah, semua ibadah. Makan, minum, ibadah. Jadi semuanya menjadi ibadah sesuai dengan Allah berfirman kepada kita tentang tidak dijadikan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin manusia melainkan untuk berubudiah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu pada malam ni mungkin kita nak tengok sedikit sebanyaklah perkara yang mungkin kadang-kadang kita terlupa dalam bulan Ramadan, yang kita akan sambut insya-Allah besok kira bermula maghrib. Jadi pada kali ini ruqyah dan ru'yah ni sama. Maknanya hari Ahad ni adalah merupakan hari yang pertama Ramadan. Jadi dengan kiraannya pun sama, dengan tengok anak bulan pun sama. Sebab tengok anak bulan pun kita jangka tak nampak. Sebab anak bulan dia muda sangat, 4 jam awal. Jadi dia disebut black moon, disebut tadi. Dan dia merupakan satu yang penting untuk kita rasakan. Dan selain daripada kita sebut tentang ganjaran yang banyak dan sebagainya, dan kita lihat sebenarnya apa yang penting dalam bulan Ramadan ini bukan hanya ibadah, bukan hanya amalan. Kerana amalan memang kita ada banyak amalan, tapi adakah amalan itu sampai kepada kekuatan? Dia ada amalan-amalan yang banyak mikro, panggil mikro, maknanya puasa, baca Quran, tarawih, kita sedekah, kita tolong orang, kita buat apa, semua tu amalan-amalan yang mikro. Mikro ni dalam bentuk yang sedikit yang banyak, zikir. Tetapi adakah amalan mikro itu akan melahirkan kemuncak kepada ubudiyah? Kemuncak kepada ubudiyah disebut sebagai amalan yang makro. Makro ni yang sebenar, yang besar, iaitu untuk menjadi hamba Allah dan menegakkan Islam. Jadi tema Ramadan sebenarnya pada sahabat-sahabat Nabi dulu bukan hanya sekadar dapat pahala banyak, buat banyak amalan-amalan yang banyak, tetapi temanya ialah untuk membina kekuatan. Jadi adakah Ramadan pada kali ini membina kekuatan ataupun tidak? Jadi kita akan tengok bagaimana kita tiap-tiap hari, kita tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun kita buat, dan adakah dia akan melahirkan satu ibadah yang besar, makro, yang besar. Yang besarnya apa? Menegakkan Islam. Islam tertegak pada diri kita dan pada diri keluarga kita sampailah ke seluruh dunia. Inilah merupakan tema ibadah. Jadi ibadah yang kita buat tu, kalau setakat kita boleh buat ibadah tapi kita makin letih, makin lemah, makin lesu, maka yang ibadah tu tidak boleh kita anggapkan sebagai berjaya, kan? Sebab itulah ibadah puasa contohnya. Bila kita buat ibadah puasa dan sekiranya ibadah puasa ni gagal melahirkan sesuatu yang besar dalam hidup kita, takwa, kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratul Baqarah. Allah gambarkan, wahai orang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi kalau puasa tidak menimbulkan takwa, tidak memberi kesan pada hidup kita sehari-hari itu, maka kita lihat puasa itu gagal berfungsi sebagai membina kekuatan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain yang kita buat, zikirnya, Qurannya, sembahyang malamnya, tarawihnya, sekiranya tidak boleh berpijak kepada amalan-amalan membina kekuatan pun sama juga. Dia seolah-olah tidak berfungsi. Sebab itu kita perlu persiapkan diri kita. Yang pertama sekali, kita nak siapkan, nak masuk bulan Ramadan ini, nak mempersiapkan jiwa kita. Ini nombor satu. Dan sebab Allah tengok jiwa kita, nak berubah jadi kuat, mesti berubah daripada dalam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada diri seorang, dia lemah kepada kuat, melainkan apa yang diubah dalam diri dia.
Ya sebab itulah tuan-tuan dan puan, anak-anak sekalian, bagaimana kita nak mendekati Ramadan dalam keadaan membina kekuatan, maka kita perlu siapkan jiwa kita. Baik, sebenarnya apakah perkara yang paling penting sekali dalam Islam? Paling penting sekali, yang menjadi dasar kepada ibadah. Yang menjadi dasar kepada ibadah. Ibadah ni apa? Dan ibadah ni kalau dalam bahasa kita kan, maksud dia tu sayang yang sangat. Sayang yang sangat sampai menyembah. Itu ibadah. Beribadah maksudnya kita sayang sangat kepada Allah sampai menyembah Allah, sampai sembahyang, puasa. Itu hakikat ibadah. Secara umumnya, generalnya dia ada asas dia sayang. Maka kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang ditiru oleh Piramli, dia kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Itu bukan Piramli punya perkataan, Ibn Qayyim hadir. Tak kenal maka tak cinta. Maka kata sahabat-sahabat yang menghuraikan perkara-perkara tentang hub ni, cinta ni kepada Allah ini, cinta kepada Allah ni, kemuncak kepada cinta ialah ibadah. Kemuncak kepada cinta ialah ibadah. Jadi sejauh mana kita sayang ke Allah, maka sejauh itulah kita boleh beribadah. Contoh kita puasa. Kita puasa, kita rasa tak kita sayang ke Allah? Ke kita puasa sebab orang ramai puasa? Tak puasa malulah, anak-anak puasa, kita tak puasa kan? Puasa orang ramai puasa, aku tak puasa, malu. Jadi adakah puasa tu berdasarkan al-hub, cinta pada Allah? Itu hati, jiwa. Ya sebab itulah kita lihat hari ni orang puasa tapi dia masih lagi buat sesuatu yang membatalkan puasa, merosakkan puasa. Kenapa? Kerana sebenarnya hati dia tak cinta Allah. Dia buat kerana terpaksa, kerana orang buat, kita buat, macam itu kan. Dia bukan kembali kepada asas ibadah. Jadi kita tak rasa bahawa kita kena persiapkan diri kita, bahawa bagaimana kita perlu sayang kepada Allah. Dan untuk sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita perlu mengenal Allah, baru kita boleh sayang Allah. Perlu kenal Allah. Ya, sebab itulah perkara yang paling penting sekali dalam ibadah ialah mesti mengenal Allah. Jadi puasa, mesti puasa yang membawa kepada kita mengenal Allah. Kan? Sembahyang yang membawa kita kenal Allah. Kan? Baca Quran yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah. Itu hakikatnya bagaimana kita nak menimbulkan lagi kekuatan. Kalau tidak, puasa kita sama je. Kita puasa kerana malu pada orang. Kita puasa kerana dah masuk bulan Ramadan difaldukan. Bukan puasa kerana kita betul-betul sayang pada Allah, ibadah tadi. Sebab itulah bila kita melihat pada bulan Ramadan ini, bagaimana sebenarnya hakikatnya ibadah yang ada pada kita ni boleh menambah lagi makrifat kita, kenal kita pada Allah. Bila kita kenal Allah, maka pada kita itulah kita akan jadi kuat. Kenapa kita tak kuat? Kerana kita tak kenal Allah. Kenapa kita bila tak kenal Allah tak kuat? Kerana yang pertama sekali, kita akan mempertuhankan selain daripada Allah. Mungkin kita jadikan nafsu kita sebagai Tuhan. Mungkin kita jadikan bos kita sebagai Tuhan. Mungkin kita menjadikan ketua kita sebagai Tuhan. Kita menjadikan masyarakat sebagai Tuhan. Apa masyarakat kata? Betul belaka. Mungkin menjadikan media sebagai Tuhan. Apa media sebut? Betul semua. Tak ada yang salah. Kan? Mungkin kita jadikan menteri sebagai Tuhan. Apa menteri kata? Betul semua. Macam itu. Jadi apabila kita tidak mengambil Allah sebagai Rabb kita yang sebenar, kita tak kenal dia sungguh-sungguh, maka dalam hati kita akan ada syirik, yang mana kita mengambil yang lain sebagai Tuhan. Itu yang Allah gambarkan. Maka pernahkah kamu melihat orang yang mengambil nafsu sebagai Tuhan? And afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Pernahkah kamu melihat orang yang mengambil diri dia sendiri sebagai Tuhan, nafsu dia? Jadi inilah perkara yang kita nak persiapkan sebagai perkara yang nak masuk bulan Ramadan. Barulah kita boleh membina kekuatan. Kalau tidak, kita tidak membina kekuatan. Sebab itulah kita nak melihat di sini, apabila kita masuk dalam bulan Ramadan, perkara yang kita selalu buat, memperbanyakkan amal. Memperbanyakkan amal. Kenapa kita memperbanyakkan amal? Apa sebenarnya yang kita nak dapat daripada banyakkan amal? Kalau kita kata kita nak dapat pahala, memang Allah dah bagi pahala dah. Kan? Allah dah bagi pahala. Tapi berapa ramai orang yang puasa yang dapat lapar dan harga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Berapa ramai orang yang qiyam, bangun malam, tapi yang didapat hanyalah yang merupakan penat dan letih. Dan berapa ramai orang ibadah tapi tak dapat apa-apa. Jadi nak pergi mana tu adik tu? Oh, toilet. Tahu toilet kat atas. Atas dia orang tak? Tak ada. Tak ada. Elok temankan. Tak apa. Baik. Jadi kalau kita kata kita masuk bulan Ramadan untuk mendapatkan takwa, contoh takwa. Maka apa tanda-tanda takwa? Apa macam mana usaha kita tu? Kita tengok contoh bila kita sebut ibadah ni adalah tanda sayang pada Allah. Maka sayang pada Allah mestilah daripada kenal Allah. Maka sebab tu nombor satu, persiapan jiwa kita nak masuk dalam bulan Ramadan bukan sekadar nak ibadah. Ibadah dulu dah ibadah dah, banyak dah tapi kita sama je, tak meningkat. Jadi persiapan awal bulan Ramadan ni untuk masuk jiwa kita nak rasa dengan ibadah tu, saya nak mengenal Allah, saya nak kenal Allah lagi. Itu nombor satu. Sebab bila kita kenal Allah, maka barulah kita akan ada kekuatan. Kekuatan apa? Banyaklah kekuatannya. Antaranya kita sebut sayang, al-hub. Kemuncak kepada kenal Allah ialah al-hub ilallah. Kita sayang ke Allah, itu kemuncak. Jadi bila kita dah mula sayang ke Allah, maknanya kita dah mula mendekati Allah. Kalau kita ibadah tak rasa sayang ke Allah, maknanya ibadah kita masih belum ada kekuatan lagi. Sehingga sanggup kita tengah-tengah buat ibadah tu, kita boleh menyeleweng, kita boleh berlaku corruption, kan? Boleh berlaku maksiat. Puasa patutnya jaga daripada maksiat, kan? Al-imsak anil dzunub, kan? Kita meninggalkan perkara dosa. Itu puasa, kan? Jadi kita meninggalkan kelemahan kita, itu puasa. Jadi tiba-tiba tengah puasa kita boleh buat maksiat. Kenapa? Sebab dalam hati kita masih lagi tidak ada rasa sayang pada Allah. Sayang pada dosa kita lebih daripada sayang pada Allah. Sanggup makan siang hari, bukan kerana tak boleh tahan makan. Budak-budak boleh tahan makan, tapi kerana sayang pada nafsu lebih daripada sayang pada Allah. Sanggup melihat benda yang haram, bukan tak boleh tundukkan pandangan, tapi sayang pada nafsu lebih daripada sayang pada Allah. Jadi ini kekuatan tadi. Jadi hari ini kita kena betulkan semula persiapan kita untuk masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan pemikiran kita, hati kita, nombor satu, saya nak kenal Allah. Nombor satu. Sebab itulah digambarkan oleh para ulama yang mendidik umat pada hari ini, ulama yang muhaqqiqin. Dia menggambarkan apabila seseorang itu mula berjalan dengan ibadah, berjalan dengan amalan, tak kiralah amalan sunat, wajib dan sebagainya, maka pada ketika itu sampai satu peringkat Allah akan bagi al-anwarul muwajjah. Anwarul muwajjah, bukan Anwar Ibrahim. Jangan salah. Bila kita ibadah, puasa semua, kita dapat al-anwar muwajjah, cahaya-cahaya musyahadah pada Allah. Itu ibadah. Ibadah melahirkan cahaya yang boleh menyebabkan kita menyaksikan Allah, melihat Allah dengan mata hati kita, dengan basirah kita. Itu kekuatan ibadah. Tapi hari ini yang kita dapat bukan cahaya tu. Yang kita dapat penat, lapar, letih, macam tu kan. Kalau sembahyang tarawih tu, peringkat awal tu semua datang penuh, masjid datang. Lepas tu habis saja. Makin dekat raya makin habis kurang. Shopping center pula dah penuh Jadi kita lihat hari ni kan, kenapa? Sebab kita ibadah tak dapat cahaya. Dan cahaya yang paling tinggi sekali yang digambarkan oleh para ulama berkenaan ibadah ini ialah bila kita semakin kuat ibadah, maka dia akan diberikan, Allah akan berikan disebut anwar al-anwar al-anwar al-muwajjah, iaitu cahaya yang kita akan menghadap Allah. Muwajjah ini kita berhadapan dengan Allah, itu cahaya yang menyebabkan kita mengenal Allah. Kita musyahadah, disebut istilah orang sufi ni panggil musyahadah. Musyahadahnya maknanya hati kita boleh mengesan, boleh melihat, boleh menggambarkan, kita boleh merasai Allah. Hati
bukan fizikal, hati. Sehingga kan akhirnya lagi banyak kita ibadah, lagi kenal kita dengan Allah. Lagi kenal kita dengan Allah, lagi sayang kita pada Allah. Lagi sayang kita, maka lagi kuat kita. Lagi kuat kita. Bertambah-tambah. Tak berkira dah lepas tu. Tak berkira dah. Muwajahah tadi, kita boleh musyahadah, berhadapan. Boleh melihat Allah dengan mata hati kita. Dan bila kita boleh melihat Allah, itulah maknanya kita boleh mula mengenal Allah. Itu asal ibadah macam itu. Jadi jalan-jalan untuk mengenal Allah ni sebenarnya ibadah. Tapi hari ni orang beribadah tak dapat kenal Allah. Itu problem dia. Jadi akhirnya ibadah jadi rutin biasa je. Datang pergi sama je, tidak ada peningkatan. Ini perkara yang kita nak kena rasa yang berlaku. Dan apabila kita telah mendapat melihat Allah dengan hati kita, merasai keakraban, dekatnya Allah, kekuasaan Allah dengan hati kita tadi, maka pada ketika itu jadilah setiap pergerakan kita, diam kita, kelip mata kita, bernafas kita, bercakap kita, diam kita, apa sahaja kita buat, makan, minum, jadi ibadah. Apabila Allah SWT telah kita dapat kesan dia, dapat lihat dia, dapat menggambarkan dia, merasai dia dengan hati tadi, maka jadilah semua itu ibadah. Maka jadilah nafas kita beribadah, makan jadi ibadah, sebab kita dah merasai bagaimana Allah SWT bersama kita, Allah SWT ada berkuasa dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya hakikat ibadah, melahirkan cahaya. Jadi cahaya inilah yang hilang dalam hidup orang Islam hari ini, sehingga menyebabkan mereka ibadah tapi lalai, ibadah tapi tidak mempunyai kekuatan. Ya, sebab itulah persiapan kita bila nak memasuki bulan Ramadan, bukan hanya sekadar persiapan nak ibadah, nak sembahyang, puasa, dapat pahala banyak, doa banyak, bangun qiyamul lail, bangun malam Lailatul Qadar, kita cari ibadah semua. Tapi sebenarnya lebih lagi daripada itu, kita nak persiapkan diri kita dengan ibadah tadi. Saya nak mengenal Allah, saya nak lebih dekat dengan Allah, saya nak sayang Allah. Ini persiapan yang mesti ada dalam jiwa kita. Dan apakah maksud kita sebut mengenal Allah tadi? Mengenal Allah tadi dengan kita melihat kepada bagaimana hati kita. Yang pertama sekali, bila kita melihat sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kita buat sesuatu ibadah, kita merasai bahawa itulah semua yang ada berlaku tu, yang pertama sekali adalah merupakan perbuatan Allah. Ini nombor satu. Kita rasa perbuatan Allah. Suatu peringkat-peringkat orang yang mengenal Allah ni dia ada 3. Kita nak masuk bulan Ramadan ni, kita nak kena nak pendekatan kita nak kenal Allah. Nombor 1, disebut tafriqah. Saya dah pernah sebut dah benda ni sebelum ni, iaitu peringkat di mana kita rasa semua ni adalah milik Allah. Semua yang ada ni milik Allah. Dan Allah sentiasa dekat dengan apa yang kita nampak tadi. Allah sentiasa dekat dengan dia. Jadi bila kita sembahyang, kita nak rasa kita sembahyang tu pun Allah SWT yang mengizinkan, dekat dengan kita, dia milik Allah. Kita boleh sembahyang tu pun Allah izin kita sembahyang, maka kita rasa syukur kepada Allah, tak rasa sombong, riak dan sebagainya. Jadi nombor 1, kenal Allah ni nak kena tanam dalam diri kita. Melihat sesuatu yang berlaku, melihat sesuatu yang ada, mendengar apa yang ada, itu semua adalah merupakan milik Allah. Semua daripada Allah. Innalillah. Innalillah. Jadi ini kita nak kena rasa nombor 1. Kalau tak, susah, tak dapat. Tengok makanan, tengok kek tengok makanan, tengok nasi, tengok kita nak renung, ini adalah milik Allah. Semua ni milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua milik Allah. Jadi ini peringkat pertama. Orang yang mula rasa
bahawa Allah ni pemilik sekalian yang ada dan semua itu dekat dengan Allah, maka itu tahap pertama nak kenal Allah. Bukan tahu bukan tahu, rasa. Bukan tahu, rasa. Tahu dah. Tapi kita rasa tak milik Allah. Contoh bila kita rasa milik Allah ni macam mana? Bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu kepada kita, maka kita tahu itu perbuatan Allah. Contoh tadi tengah perjalanan ke sini tadi, Allah izin nak dekat-dekat tol. Nak dekat-dekat tol apa, Skudai ke? Yang terus Skudai tol Skudai. Dekat-dekat tu tiba-tiba slow panjang. Kan? Rupa-rupanya 1 2 3 4 5 6 atau 7 kereta berlanggar. Yang depan sekali paling jauh sekali lah, agaknya paling kuat sekali. Lepas tu belakang ni kat rapat belakang dekat 7 kereta berlanggar berdiri panjang. Lepas tu yang jadi jam tu kan, orang nak daripada lane kanan nak masuk kiri kan. Lepas tu yang dah masuk kiri pula nak tengok kan, slow apa yang berlaku kot saudara dia kan. Jadi slow, lambat. Baik, bila tengok tadi tu kan, tengok yang belakang sekali dia langgar depan, yang tengah-tengah langgar depan lagi, yang depan sekali dia kena langgar. Kalau kita tak langgar orang langgar kita kan, orang langgar kita. Yang paling depan kita tak langgar orang, tapi orang langgar dia kan. Kemek habis, dia punya bonet dia habis, penyek. Jadi bila kita tengok macam itu kan, kita tengok macam tu, ini perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Allah izin berlaku. Kuasa Allah. Allah yang ada. Jadi pertama sekali lah, semua ni milik Allah. Jadi walaupun perbuatan-perbuatan yang baik tak baik kita nampak pada kita, selagi daripada Allah dia baik belaka. Jadi ini latihan. Jadi bila kita ibadah ni, tak cukup sekadar kita ibadah saja, tapi kita tak kenal perbuatan Allah. Ini maksudnya tadi. Jadi bila kita mula mengenal di perbuatan Allah, kita rasa inilah milik Allah, semua milik Allah. Maka kita makan pun rasa ni rezeki Allah punya. Kita bekerja, kita berjalan, kita bergaul, kita tengok anak-anak kita, nampak ni Allah punya kan. Barulah hati kita mula rasa kenal Allah. Bila kenal Allah, baru boleh sayang Allah. Kalau tak, kita tak boleh sayang Allah. Bukan teori saya tak cakap teori. Teori semua tahu. Siapa jadikan alam ni, anak-anak pun jawab Allah kan, semua orang jawab. Tapi hati kita rasa tak? Itu maksudnya persiapan ni. Hati kita rasa, hati kita boleh terdetik tak? Allah kan. Ini perbuatan Allah. Kalau yang baik kita boleh tak, kita kata tak apa, tapi yang tak baik macam mana? Contoh. Jadi ataupun yang tak baik. Jadi pertama sekali ialah hati kita nak kena rasa semua ni milik Allah, semua ni milik Allah. Dan kemudian selepas tu bila milik Allah, Allah dekat dengan apa yang dia milik. Ini peringkat pertama nak mengenal Allah. Jadi kita kena latih. Sebab tu kita makan, kita minum, kita zikir, baca Quran, semua tu dalam rangka nak merasai segala yang kita buat, segala yang berlaku pada kita adalah merupakan perbuatan Allah. Ini peringkat paling pertama sekali. Kalau kita rasa macam ini, maka kita akan ada kekuatan. Ini mula kita berjalan. Maka selepas itu, peringkat yang kedua ialah apabila dia panggil Jum'ah. Jamu ini ialah apabila kita merasai, bahawa segala yang ada ini bukan saja dekat dengan Allah, tapi tidak boleh terlepas daripada Allah. Tak boleh terlepas daripada Allah. Kita tak boleh lari daripada Allah. Dan kita ni semuanya terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Contohnya kalau kita tengok pokok, pada pokok tu ada perbuatan Allah. Allah jadikan. Pada pokok tu ada kuasa Allah. Pada pokok tu ada ilmu Allah. Jadi bila kita tengok pokok, kita dah nampak dah sifat Allah, nama-nama Allah. Mereka tak boleh terlepas. Mesti ada sifat Allah kat situ. Mesti ada nama Allah kat situ. Mesti ada perbuatan Allah. Mereka tak boleh lari. Ini bila kita mula kenal. Bila boleh kenal, kita semayang pun Allahu Akbar. Kita semayang tadi kan, kita merasai bahawa kita ni tak boleh terlepas. Apa yang berlaku bagi kita berkaitan dengan nama Allah, sifat Allah.
dan berkaitan dengan apa? Dengan perbuatan Allah. Ini maksud kenal. Bila kita boleh latih hati kita mengenal begitu, maka pada masa itulah ibadah kita akan tertingkat. Malahan kita akan nampak rasa satu perasaan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak kena tengok balik, peringkat balik kan. Boleh ke? Boleh faham ke? Boleh faham lah. Adik-adik faham adik yang anak-anak boleh faham tak? Kalau tak faham boleh tanya soalan. Adik pun boleh tanya soalan. Tak faham lah pakcik kan. Boleh kan. Kalau pakcik cuba terang balik kan, tak boleh faham juga, mak ayah kena terang. Tak boleh buat apa kan. Bahasa ni kan. Jadi sebenarnya persiapan nak kenal Allah ni paling susah. Sembahyang senang. Setakat sembahyang Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ikut je imam. Dan imam baca sedap lah. Kita dengar imam baca sedap, kita tak dengar, tak rasa imam yang baca sedap tu Allah punya perbuatan, Allah punya sifat, Allah punya nama kat situ ada. Kita tak rasa. Kita makan sedap lah kan. Contohnya buka puasa kan, hari Ahad petang buka puasa semua kan, iftar yang pertama, macam-macam ada kan, air saja merah, hijau, kuning semua ada kan. Makan je dengan mi-nya, dengan laksanya, dengan kuih-kuihnya kan. Nasi pula ada macam-macam. Kan? Semua macam-macam. Dia punya cabut dengan. Jadi apabila kita tengok semua tu, terlupa Allah. Datang. Dia punya antena dia. Nak kena tuan juga. Baik, jadi apabila kita makan, buka puasa kita makan, bila makan tu kan, lupa Allah dah. Bismillah aja. Baca bismillah, lepas tu tak ingat dah. Hati kita tak rasa bahawa yang kita makan tu adalah merupakan rezeki daripada Allah. Tak rasa. Hati kita tak rasa. Macam mana nak syukur? Jadi bila tak rasa, kita pun habis. Kan? Tertinggal kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini latihan dia. Bila kita berada dalam bulan Ramadan, kita ibadah, kita melihat sekitar, kita nak kena merasai, berfikir tentang mengenal Allah tadi. Tak boleh. Dia masa buka tu kena baca kan. Pakai ni pula, InsyaAllah. Jadi apabila kita dah mula melatih diri kita untuk kenal Allah, maka pada masa tu kita pun semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Subhanallah. Kena kuatkan sikit tu volume dia. Baik. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Subhanallah. Testing 1 2 3. Baik. Bolehlah saya cuba cakap kuat sikitlah Okey, jadi maknanya sebagai mukadimah kepada bulan Ramadan, kita nak masuk ni, maka kita nak masuk dalam keadaan kita benar-benar boleh cuba melatih diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalkan dengan Allah, kemudian barulah dia akan meningkat dari satu ke satu. Sing kalau pakai ni, cuba. Bateri kot. Bateri. Okey, bismillah. Tu. Kena baca bismillah banyak-banyak aje lah. Okay. Dia boleh datang dalam gelombang. Betul, dia boleh datang dalam gelombang. Baik, jadi kita kena latih tu Kemudian peringkat yang paling tinggi sekali kenal Allah ni ialah apabila kita rasa Allah ada. Itu paling tinggi sekali. Semua Allah ada, yang lain ni sebenarnya hakikatnya diadakan macam itu. Kita tak kuat, dikuatkan, diberikan kekuatan.
Ni bila mengenal Allah. Jadi bila kita kenal yang Allah ni, maka kita punya ibadah jadi lebih hebat, lebih kuat, insya-Allah. Ini perkara yang kita nak kena rasa. Sehingga kan kita tak ada rasa pun, tidak ada rasa pun sesuatu tu makhluk yang berkuasa. Sampai peringkat macam itulah. Ini secara ringkas nak sebut persiapan. Persiapan sebenarnya bila bulan Ramadan adalah persiapan jiwa kita. Jiwa kita nak dekat dengan Allah, taqarrub kepada Allah. Barulah akan lahir takwa, barulah akan lahir ihsan, akhlak dan sebagainya. Jadi ini perkara yang perlu kita ulang-ulangkan. Dan bila kita mulakan perkara tersebut, maka insya-Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya pada malam ni persiapan-persiapan tentang itu antara ini. Sebab itulah bagaimana untuk kita nak dapatkan cahaya ini, untuk mengenal Allah ini, maka kita kena memperbanyakkan perkara yang berkaitan dengan at-taubah. Taubah, solat, taubat, istighfar. Di mana daripada taubat dan istighfar itu, maka banyak halangan-halangan yang ada di dalam diri kita itu akan dihapuskan oleh Allah. Jadi kita punya tema masuk bulan Ramadan untuk bina kekuatan kita mengenal Allah, dekat dengan Allah dengan cara kita mengurangkan dosa kita. Mengurangkan dosa kita. Maka apabila kita melakukan yang itu, insya-Allah kita akan dapat sama-sama mendekatkan diri kita dengan kesan yang kuat. Akhirnya kita akan dapat masuk dalam suasana yang membina diri kita. Nabi SAW menggambarkan kepada kita satu hadis, hadis Imam Bukhari, sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, bersungguh-sungguh dia beriman, dia nak kenal Allah, dia dalam keadaan nak dekat dengan Allah, dan dia berharap supaya Allah SWT menerima dia, dan kemudian dan diampuninya dosa-dosa yang lalu, maka Allah bila dia dengan perharapan dan iman yang kuat tadi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lepas, yang lalu. Jadi insya-Allah inilah perkara yang kita nak kena tengok. Sebab tu saya nak baca kat sini sikitlah apa yang ditulis oleh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Sirrul Asrar. Saya cuma bacakan satu paragraf saja. Berkenaan dengan puasa, puasa jiwa, puasa jiwa. Jadi pada puasa itu dia kata adalah ada yang syariat dan ada yang hakikat. Kita sebut hati ini hakikat lah. Puasa yang syariat ini ialah menahan diri daripada makanan dan minuman dan bersetubuh di siang hari. Itu dari sudut syariat. Dan kemudian dari sudut tariqah, dari sudut at-tariq, jalan pula, iaitu menahan seluruh anggota daripada perbuatan yang diharamkan dan perbuatan yang tercela, wujub, maka sebagainya lah, benda-benda yang haram, yang dosa. Jadi puasa syariat, kita tak makan, tak minum, tidak berhubung lelaki perempuan, suami isteri, itu kira sah lah di situ kan. Untuk dari sudut tariqah pula, bila kita dah mula menjauhkan segala benda yang Allah haramkan pada tubuh badan kita, mata kita, sebagainya, maka itu maknanya puasa dari sudut tariqah. Dan berpuasa dari sudut hakikah, ini hati, hati tadi. Wa amma saumul haqiqah, kan, adapun berpuasa secara hakikat, imsakul fuadi, kita menahan atau memelihara hati kita mimma siwallah ta'ala, daripada selain daripada Allah. Maknanya puasa yang sebenar ni, yang maknanya yang menjaga keseluruhan puasa-puasa tadi, ialah kita menjaga hati kita, memelihara hati kita daripada selain daripada Allah, dan menjaga perasaan kita agar tidak mencintai selain daripada Allah. Itu dua. Ini puasa hati. Ini puasa yang akan membina kekuatan tadi, kan? Iaitu kita jaga hati kita
daripada selain daripada Allah SWT. Matlamatnya, kecenderungan kita, kan? Maknanya kita nak menjaga diri kita ni supaya kita boleh kan, menjadikan Allah sebagai matlamat hidup kita. Kita buat kerana Allah contohnya. Dan kita menjaga perasaan kita agar tidak mencintai selain Allah. Jadi kita jaga hati kita, jangan sayang kepada ghairallah, selain daripada Allah. Maka jadilah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-insan sirri wa ana sirrah. Manusia itu adalah rahsia aku dan aku adalah rahsianya. Bila kita mula menjaga hubungan tadi, hati kita ni mula jaga Allah, kita memelihara diri daripada yang selain daripada Allah tadi, dan kita menjaga diri kita daripada tidak menyayangi, mencintai selain daripada Allah tadi, hanya Allah sahaja. Maka pada ketika itulah Allah SWT yang menggambarkan, itulah yang disebut sebagai nur, sir, rahsia daripada cahaya Allah. Dan inilah yang akan ditingkatkan. Jadi apabila kita hari ini melihat seseorang itu tidak ada kecenderungan, kan, tidak ada kecenderungan kepada selain daripada Allah tadi, tidak ada yang dicintai, diingini, yang dicari selain daripada Allah di dunia maupun akhirat, maka bila hati telah terjatuh dan mencintai selain Allah, maka batallah saum hakikatnya, batal puasa secara hakikat. Jadi ini maknanya kita nak kena ada sentiasa dalam keadaan mengenal Allah tadi, kan. Jadi sebetulnya ini persiapan dia. Dan siapa yang boleh memelihara diri dia dari puasa hakikat tadi, maka insya-Allah dia boleh memelihara yang tariqah, yang syariat. Dua-dua itu berjaga. Makan pun dia boleh jaga, mata pun dia jaga, telinga boleh jaga, kan, kerana dia menjaga hati dia supaya tidak ada yang lain daripada Allah. Dan dia menjaga perasaan dia supaya tidak sayang melainkan Allah, yang tidak sayang selain daripada Allah. Ada sebut kat sini, maknanya bila kita faham akan hakikat ini, maka barulah dia akan membina satu kekuatan. Ini satu yang agak susah, tapi kita kena fikir-fikirkan, buat macam mana cara nak fikir, cara bersama-sama. Dan insya-Allah bila kita mula merasai akan hakikat puasa tadi, maka insya-Allah Allah akan buka kepada kita cahaya-cahayanya, muwajahah tadi, anwarul muwajahah, iaitu cahaya-cahaya untuk musyahadah. Kita boleh kenal Allah. Sebab itulah apabila kita melakukan amalan, bukan sekadar kita buat saja, tapi kita nak rasa, nak kenal Allah. Sebab tu niat kena ada, niat nak kenal Allah, kena minta, ya Allah, jadikanlah hati aku ni hati yang mengenalmu, ya Allah, hati yang kenal kepada Engkau, ya Allah. Jadi nak kena hati yang sayang kepada Engkau, minta ke Allah. Dia tak cukup sekadar kita beribadah macam mana yang kita pernah buat sebelum ni, insya-Allah. Baik, itu insya-Allah sikit sebagai mukadimah untuk kita kata sebagai tazkirah peringatan pada malam